Bertemu kembali dalam cerita dan sebentar tadi kami membincangkan situasi terkini COVID-19 negara dan sepanjang tahun lepas kita menyaksikan di seluruh dunia bagaimana wabak COVID-19 menjelaskan lagi isu-isu sistemik seperti kekurangan peruntukan untuk sektor kesihatan, masalah infrastruktur dan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Dan penduduk di kawasan bandar seperti di Lembah Kelang sekarang ini kita lihat berdepan dengan masalah untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan antaranya seperti ambulans selepas semakin banyak hospital tidak mampu menerima pesakit lagi dan kebimbangan kini terarah kepada penduduk di luar bandar di negeri-negeri lain di mana infrastruktur kesihatan sedia ada dijangka tidak akan dapat menampung jumlah pesakit yang melonjak sekiranya dilanda varian Delta. Misalnya bagi penduduk pedalaman di Kampung Pangi Tenom Sabah sehingga kini mereka menggunakan troli haram sebagai mod pengangkutan utama kerana tiada jalan raya. Dan apabila mereka memerlukan rawatan kecemasan, mereka terpaksa bergantung kepada troli ini untuk membawa mereka ke hospital terdekat. Dan itu laporan khas troli haram jadi talian hayat yang dibawakan wakil Astro Awani di Sabah, Syah Harizal dalam Awani 7.45 malam ini. Dan Syah sudah bersedia dari Keningau untuk kongsikan cerita di sebalik laporan khas ini. Syah, boleh rangkumkan sedikit apa yang boleh kami jangkakan dalam laporan khas ini? Baiklah, apa yang kita boleh kongsikan nanti di Awani 7.45 adalah berkenaan dengan apa yang dialami oleh penduduk di kawasan pedalaman. Kalau ikutkan, kawasan pedalaman ini merangkumi beberapa daerah antaranya Keningau, Nabawan, Tambunan, Tenom dan juga beberapa daerah lainnya yang berada dalam kawasan pedalaman. Ada juga sebenarnya yang tidak lagi sampai pembangunan tersebut di kawasan mereka. Ada lagi sampai ke hari ini terpaksa menggunakan laluan kereta api sebagai satu-satunya laluan untuk keluar daripada kampung, walaupun sebenarnya kalau ikutkan daripada jarak perjalanan, kalau daripada kilometernya itu sahaja kalau diukur sekitar 10 kilometer sahaja daripada Pekan Tenom untuk sampai ke Kampung Pangi. Dan Kampung Pangi ini sebenarnya antara kampung yang pertama di Sabah yang menerima perkhidmatan kereta api ini sekitar tahun 70-an lagi. Kalau itu yang dikongsikan oleh salah seorang warga emas yang juga merupakan antara yang terawal, walaupun ada lebih awal sebelum itu yang telah pun menduduki Kampung Pangi sekitar tahun 1950-an lagi, yang memberitahu bahawa hanya jalan itu sahaja yang dibuat, iaitu laluan kereta api tersebut yang dibuat untuk penduduk kampung keluar dan masuk. Tetapi apa yang dikongsikan oleh seorang warga emas yang berusia 75 tahun, Mangang Engkin, yang mengatakan bahawa beliau telah berhijrah daripada Kuala Penyu ke Kampung Pangi kerana pada ketika itu pembinaan landasan kereta api sedang dibina dan beliau adalah merupakan salah seorang pekerja terawal untuk membina landasan kereta api tersebut dan tiada jalan lain melainkan penduduk di kampung tersebut sebelum ini. Kalau ikutkan sebelumnya wujudnya laluan kereta api itu, mereka terpaksa menggunakan laluan hutan ataupun laluan air, iaitu mereka terpaksa menggunakan perahu, dan jika ada kecemasan dan sebagainya mereka terpaksa menggunakan laluan-laluan yang dua ini, iaitu jalan hutan dan juga perahu. Tetapi apabila adanya pembangunan seperti laluan kereta api, kita tahu 80-an jelas Mangang Engkin, operasi kereta api ini berjalan sekitar 4 kali sehari. Tetapi selepas hampir 40 tahun kemudian, sebenarnya operasi itu, kalau ikutkan pada tahun ini, sekitar tahun 2019 lagi telah pun bermula, hanya sekitar 2 dan 3 kali trip saja perjalanan yang dilakukan oleh kereta api ini, iaitu pada pagi sekitar pukul 8 pagi dan juga pada tengah hari sekitar jam 1 tengah hari. Jadi pada waktu-waktu itulah mereka perlu memanfaatkan pengangkutan ini. Jikalau sakit, maknanya mereka perlu sakit pada waktu pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Begitu kalau ikutkan. Kerana itu sahaja laluan yang boleh dilalui, iaitu dan pengangkutan yang boleh digunakan, iaitu laluan penggunaan perkhidmatan kereta api. Dan jika mereka mengalami masalah, sebagai contoh mereka mengalami masalah sekitar jam 4 petang dan ada yang sakit perut dan sebagainya, mungkin ada yang mahu bersalin, ada yang mungkin terluka, ada yang mungkin aksiden ketika melakukan kerja-kerja kampung sebagai pekebun, sebagai nelayan di sungai, dan pastinya mereka ini perlukan khidmat perubatan. Dan untuk pergi sekitar 10 km ini, mereka perlu menggunakan apa? Troli haram tersebut. Troli tersebut kalau ikutkan di papan tanda berhampiran dengan stesen Pangi itu telah pun disediakan satu papan tanda yang menyatakan bahawa troli haram tidak boleh digunakan di laluan kereta api tersebut. Tetapi sejak tahun 1992,
troli itu telah pun digunakan oleh penduduk kampung. Jadi mungkin kita boleh dengarkan dulu Nailah apa yang diperkatakan sendiri oleh salah seorang penduduk kampung Pangi ini, Saudara Mangak mungkin. Kami sudah bertahun-tahun di sini sudah minta itu jalan raya ataupun penambahan kereta api pun sampai sekarang tidak ada. Jadi macam mana kehidupan kami orang kampung di sini? Terpaksa kami bikin itu Taruri Aram. Jadi itu Taruri pun bukan senang. Kami pakai tanggar mau naik di PGDT Pakantenam. Kurang lebih dalam 7 km, 8 km begitu. Syah, dalam laporan khas ini, Syah juga sempat menemu bual seorang penduduk, Jeli Junigo, yang ada berkongsikan tentang pengalamannya cuba mendapatkan rawatan kecemasan untuk ahli keluarganya menggunakan troli ini. Dianggarkan berapa lama agaknya untuk mendapatkan rawatan kecemasan atau untuk pergi ke hospital terdekat menggunakan troli ini? Dan apa sebenarnya kisah yang dikongsikan Jeli? Baiklah, apa yang dikongsikan oleh saudara Jahili ataupun lebih dikenali di kampung Pangi sebagai Boboy, apa yang diceritakan kepada kami adalah berkenaan bagaimana pengalaman dia pada sekitar tahun 2017 apabila salah seorang daripada ahli keluarganya terpaksa menemui ajal di rel kereta api tersebut kerana akibat kecederaan yang begitu parah di bahagian kepala, ekoran daripada aktiviti yang dilakukan untuk menangkap ikan di kawasan pesisir sungai. Kalau ikutkan Sungai Pangi ini sebenarnya, mungkin kita kongsikan sedikit. Sungai Pangi ini merupakan sungai pertama dan merupakan sungai utama untuk aktiviti ekstrim water rafting ini sendiri. Jadi kalau ikutkan keadaan berbatu tersebut agak membahaya bagi penduduk-penduduk kampung, apatah lagi kalau orang luar yang sengaja untuk berada di situ. Jadi pada kejadian tersebut, mereka sesi kereta api ataupun jadual kereta api telah pun berakhir kerana waktu kejadian tersebut sekitar malam, sekitar pukul 7 malam. Jadi mereka bergegas daripada lokasi pada Kampung Pangi untuk menuju ke hospital. Dan hospital tersebut kalau diikutkan, kalau ada jalan darat, Nailah, tidak sampai 10 minit menggunakan satu jalan yang telah dimaksudkan, yang telah pun sebenarnya disuarakan sebelum ini oleh penduduk Kampung Pangi bahawa kalau jalan itu tersebut dapat dihubungkan dengan satu jalan lagi, iaitu jalan di mana terletaknya hidro empangan Pangi itu sendiri, yang mana telah pun wujud sekitar tahun 80-an lagi. Mana laluan tersebut telah pun wujud dan laluan daripada empangan Pangi itu boleh terus menuju ke Pakantenam yang tidak sampai 10 minit. Tapi disebabkan mereka terpaksa menggunakan tanggar ataupun kayu tersebut, belum ada lagi basikal troli haram berenjin ini yang dicipta sendiri oleh Boboy ini, mereka terpaksa mendayung papan beroda ini di atas rel sambil membawa sepupu kepada Boboy ini. Tapi malangnya tidak sampai 1 kilometer, sepupu Boboy tersebut sebenarnya telah pun menemui ajal. Mungkin kita boleh dengarkan perkongsian sedikit, Nailah. Salah satu dia saya punya cousin lah. Dulu time kereta api tiada, cousin saya ada kemalangan lah, jatuh dari air terjun. Jadi time tu saya bawa saya punya cousin dengan kawan-kawan yang lain untuk selamatkan dia ke hospital. Kami menggunakan itu troli. Tapi dari tempat kejadian 1 kilometer lebih, itu saya punya cousin sudah tidak dapat diselamatkan lagi kerana mungkin terlalu lambat kami punya pergerakan sebab kami menggunakan troli yang tanpa enjin punya. Ada yang lain tunggu kereta api sampai bersalin di stesen. Ada yang lain menggunakan troli dalam perjalanan, melahirkan sudah bersalin sudah di tengah jalan. Kalau sudah macam lebih pada baru perjalanan, teruskan perjalananlah ke hospital. Tapi kalau macam dia masih menunggu di kampung, tidak sempat, kena stay dulu lah untuk bagi rawatan kampung lah.
Syah, sangat membimbangkan apabila mengambil masa yang begitu lama untuk penduduk di kampung ini untuk mendapatkan rawatan kecemasan kerana terpaksa bergantung kepada troli haram ini. Dianggarkan berapa ramai penduduk di kampung sekitar itu yang bergantung kepada troli ini sebagai mod pengangkutan utama, dan pastinya mereka sudah menyampaikan perkara ini kepada pihak berkuasa. Apa respons mereka? Baiklah, kalau nak mengatakan tentang apa yang telah dikatakan mereka, hasrat mereka untuk memiliki satu sahaja pembangunan ataupun satu infra yang mereka pohon, iaitu jalan raya. Mereka tidak pohon air, kita belum bercerita tentang air, kita belum bercerita tentang internet, kita belum lagi bercerita tentang fasiliti-fasiliti lainnya, tapi mengikutkan penduduk yang dianggarkan sekitar hampir 3,000 penduduk yang merangkumi sekitar 7 buah kampung, dan hanya ada 3 buah kampung yang betul-betul berada di laluan kereta api Tenom Beaufort ini, iaitu Kampung Rayu, Kampung Pangi dan juga Kampung Batu 78. Dan selebihnya mereka ini terpaksa keluar daripada kawasan kampung mereka untuk pergi ke kawasan ataupun stesen kereta api. Dan kalau ikutkan troli ini di Kampung Rayu itu sendiri juga kalau ikutkan mungkin mereka sekarang ini sangat berterima kasih kepada idea ataupun ilham daripada saudara Boboy ini sendiri, kerana beliau telah menggunakan motosikal dan telah dipasang dengan papan beroda tersebut untuk digunakan, dan keadaan tersebut agak mungkin laju sedikit kerana saya sendiri dengan atas pengalaman saya sendiri, dan saya tidak sempat sebenarnya untuk mengejar masa kereta api untuk pulang ke Pekan Tenom sekitar 3 hari yang lalu, kerana kereta api tersebut akan berlepas daripada stesen Pangi sekitar 2 petang, dan saya tidak sempat ketika itu. Saya masih lagi menumbuh beberapa penduduk kampung dan saya terpaksa menggunakan troli haram tersebut. Jadi saya merasai sendiri apa yang dirasai oleh penduduk, bagaimana perjalanan tersebut. Dan saya bayangkan sebenarnya jika saya yang mendayung papan beroda tersebut, mungkin saya tidak fikir saya tidak akan sampai sebenarnya, Nailah, untuk sampai ke Pekan Tenom itu. Tapi itu yang dilalui penduduk sekitar lebih daripada 30 tahun yang lalu. Dan mereka seakan merasakan perkara itu adalah perkara normal bagi mereka. Even normal bagi mereka adalah dengan meminum air sungai, kerana mereka tidak memiliki air terawat. Mereka terpaksa menggunakan tangki biru yang menggunakan air yang dipanggil sebagai air yang ditarik daripada tanah dan juga daripada air bukit. Dan mereka tidak berumur berkenaan dengan perkara itu pun ketika kami berada di situ. Dan mereka tidak berumur sedikit pun berkenaan dengan internet yang tidak sampai di kampung mereka. Kalau nak ikutkan apa yang dikatakan oleh guru-guru di SK Pangi sendiri, sempat saya menumbuh beberapa orang guru, dia mengatakan bahawa kalau pengalaman untuk berjalan kaki diakibat daripada ekoran daripada perkhidmatan kereta api yang sering tergendala, guru-guru ini juga terpaksa berjalan kaki dan juga menggunakan troli haram tersebut untuk menyampaikan ilmu di Kampung Pangi. Jadi bertahun-tahun, seperti apa yang dikatakan oleh warga emas tersebut, mungkin mengatakan bertelah pun bertahun-tahun. Tetapi perbincangan ada yang saya sempat cuba mendapatkan maklumat daripada pihak berkaitan. Ada yang mengatakan kawasan tersebut adalah di bawah sediaan sebuah badan. Tetapi sebuah badan tersebut mengatakan bahawa ini adalah daripada kuasa sebuah badan, dan sebuah badan lagi mengatakan bahawa perkara itu untuk pembinaan jalan tersebut adalah di bawah bidang kuasa satu pihak lagi, yang mana ada kaitannya dengan kawasan hutan simpan. Jadi ada kemustahilan berlaku di situ, dan perbincangan terakhir adalah sekitar tahun 2019. Jadi apa yang dilalui, apa yang dirasai penduduk ini, hanya mereka mahukan adalah satu jalan raya yang boleh disambung dengan hidro. Jalan hidro tersebut yang difikirkan oleh pihak berkuasa mungkin agak rumit kerana memakan masa berpuluh tahun. Nailah. Itu realitinya jurang yang cukup besar antara penduduk di kawasan bandar dan penduduk di kawasan pedalaman yang masih lagi tiada akses kepada infrastruktur asas seperti jalan raya. Itu mesej yang disampaikan dalam laporan khas troli haram jadi talian hayat yang dibawakan Wakil Astro Awani di Sabah, Syahrizal, dalam Awani 7.45 malam ini. Terima kasih kepada Syah. Kongsikan cerita di sebalik berita laporan khas itu yang anda boleh saksikan dalam Awani 7.45 malam ini. Dan itu sahaja perkongsian dalam cerita jam ini bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.